Dari sudut istilah, Al-Imam Ibn Manzur ketika mana memberikan ta'rifan salaf, Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali ada satu buku kecil, Ta'rifun Am Bimanhaj Salafil Kiram, penjelasan umum tentang manhaj salaf. Dia bagi muqaddimah tentang pengertian salaf. Dia bawa ta'rifan yang diberikan oleh Ibn Manzur. Kata salaf ini merujuk pada dua, satu merujuk pada usia, satu merujuk pada status kemuliaan. Jadi bila sebut salaf, dia menggambarkan orang dulu, ataupun bila sebut salaf, dia menggambarkan orang yang lebih mulia. Nampak? Itu dari sudut bahasa. Dari sudut istilahnya, perkataan salaf itu merujuk pada perkataan Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Semulia-mulia generasi adalah generasiku, kemudian yang menyusul selepas daripadanya, kemudian yang menyusul selepas daripadanya, yakni sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi ini yang disebut sebagai generasi salafus salih, salaf. Hasil perkataannya, imam mereka adalah Nabi. Sebab Nabi kata kepada Fatimah, ni'mas salaf, semulia-mulia salaf, semulia-mulia orang yang mendahuluimu, ana laki, aku daripadamu, aku, kata Nabi SAW. Imam bagi salaf adalah Nabi SAW. Adapun salafi, penisbahan kepada orang tu kalau dipanggil dia salafi, dia salafi, ini salafi, maksudnya dia nisbahkan daripada salafi. Timbul perbincangan di kalangan ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah antara yang mengharuskan penisbahan kepada nama salafi. Harus, boleh. Sebab apa? Sebab kalau orang boleh nisbahkan kepada Imam Syafi'i kerana dia bermazhab Syafi'i, apa masalah kalau nak nisbahkan kepada generasi yang mulia? Adapun Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan berpendapat tak perlu nisbah pun tak apa. Yang penting kita mengikutinya, kita berpegang teguh dengan manhaj ini, berpegang teguh dengan jalan ini, iaitu jalan mereka adalah jalan Nabi. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis tentang al-jamaah, ma ana alaihi al-yawm ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berdiri dan berpijak di atasnya. Mereka adalah salaf. Mereka mendahului kita dari sudut usia. Nabi lebih senior daripada kita, sahabat Nabi lebih senior daripada kita. Nabi imam bagi salaf. Dan mereka juga mendahului kita dari sudut kemuliaan dan kedudukan. Sahabat Nabi mulia, kemuliaan mereka ditentukan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang menentukan kedudukan dan kemuliaan mereka. Saya tertarik nak baca satu kenyataan. Tadi ada satu buku ada. Satu kenyataan sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud, kenyataan dia tentang sahabat Nabi. Apa dia kata? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assi bi ashabi Rasulullah SAW. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها أديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Kata Ibn Mas'ud, barang siapa yang nak ikut, nak mencontohi sesuatu, contohilah para sahabat Nabi. Sesungguhnya mereka ini daripada kalangan seluruh umat ini, mereka orang yang paling baik hati mereka, paling dalam ilmu mereka, paling ringan cara mereka menjelaskan agama, paling teguh berpegang dengan petunjuk Nabi SAW, paling mulia hal keadaan mereka, kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi. Ketahuilah kelebihan-kelebihan mereka, ikutilah jejak langkah mereka, sesungguhnya mereka itu berada di atas jalan petunjuk yang lurus. Kata Ibnu Mas'ud, ini salaf, ikuti mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi penisbahan kepada mereka boleh ke tidak? Khilaf. Nak nisbah pun boleh, kata sebagian ulama. Kata Syekh Saleh Fauzan tak perlu, kata. Pasal penisbahan ni kalau tak ikut nak bawah. Cuma ada kata penisbahan ni perlu untuk menjadikan manusia itu bersemangat, untuk menjadi satu cabaran bagi dia untuk mengikuti manhaj ini. Adapun salafiyah ni salafiyah di semacamnya. Salafi penisbahan pada orang lelaki, salafiyah pada perempuan. Tu saja. Contoh kata kau tu Nurul, suka pada dakwah salaf ni, Nurul As-Salafiyah. Kalau Alif As-Salafi, tambah sikit Al-Madkhali. Contoh lah kalau nak tambah dia keras sangat. Jadi bukan tegas. Jadi itu Salafi ataupun Salafiyah. Salafiyah juga menggambarkan kelompok. Cuma larangan para ulama kita buat kelompok. Ini geng salafiyah, dia jadi kelompok. Siapa nak masuk geng salafiyah? Tak perlu masuk. Manhaj kita, jalan kita adalah jalan ilmu.
Hari ni kita kongsi pasal sifat salat Nabi, ajak cara Nabi bersalat. Ikutlah. Kita baca hari ni semua hadis Nabi SAW. Kita tak baca perkataan saya, kita tak baca idea mana, kita baca perkataan Nabi. Jadi bila dengar perkataan Nabi, kesungguhan untuk mengikutnya mana? Cuba praktik sikit-sikit, cuba praktik. Sekali lagi balik nak solat Isyak, praktik tengok, pasal tengok. Macam mana tadi ya? Kalau kita tak mula praktik, bila lagi kita nak praktik? Ini salat benda yang paling mulia setelah akidah. Nampak sahabat-sahabat sekalian? Jadi manhaj kita mana kita bagi ilmu. Bila orang ikut ilmu ini, bila orang ikut hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, dia semayang dekat Brisbane ke, semayang dekat Sydney ke, semayang dekat Adelaide ke, dekat kampung Kola ke, dia adalah kita. Dia adalah salafi di mana saja dia berada. Kita bagi ilmu akidah pasal dia, bagi prinsip pasal dia, semua kena ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah buat pertubuhan lah. Yang kita buat pertubuhan ni pasti kita nak satukan fikrah, betul tak? Orang nak buat pertubuhan isma ke, jin ke, ikram ke, kia ke. Kia apa dah? Kelak ilmu Adelaide. Presiden ni siapa balik? Presiden pun tak ada. Bagus. Contoh, ini semua kelak-kelak ni sebenarnya sahabat-sahabat. Kelak ni bagi ilmu sekelak. Kelak-kelak ni kita tumbuh untuk penggerak aja. Ini bukan tiap-tiap tu nak tengok berapa dah ahli kita tahu ni. Yang tu yang duk rosak kelak. Ahli sunnah dia tak kira berapa ramai ahli sunnah tahun ni. Tak. Berapa ramai ni geng kita nak masuk dalam tim kita buat pertubuhan ahli sunnah. Berapa ramai tim kita. Dia bukan kira berapa ramai tim kita. Berapa ramai orang yang mempraktikkan manhaj cara beragama ahli sunnah. Itu yang penting. Itu yang penting. Sebab tu kita bagi ilmu, sebarkan ilmu. Orang dapat ilmu ni, kalau orang yang boleh tulis dalam Facebook, ikhwan dia selalu tulis, dia rajin. Tulis dalam Facebook. Dalam Facebook. Tak ada masalah. Abu Fedora pun rajin dalam Facebook, Al-Turkistiano. Rata-rata menulis. Kawan ni pun nulis ni, kita kata Abu Firdaus Al-Muttaqi ni sini berdamai. Daripada jauh. Pun ada sahabat-sahabat yang lain-lain yang juga menulis dalam Facebook ni. Ada Facebook tak menulis, tulis dalam Facebook, sebarkan ilmu. Yang boleh bercakap, yang boleh menulis dalam buku, tulis dalam buku, sebarkan. Yang boleh berceramah, sampaikan. Walaupun dia duduk di Afrika Utara, Afrika Selatan, sampai ilmu ni kepada dia tetap salafi di mana saja dia berada. Tapi kalau kita duk kira pertubuhan kita, sampai bila tak habis. Bertengkar ni ahli kurang tahu ni, ahli ni ahli macam mana ni ahli. Duk kira ini masya-Allah sahabat-sahabat sekalian. Kita jangan duk kalut, jangan duk karut. Kira jangan duk buka lah ahli banyak-banyak, tak payah. Orang nak masuk ni kita menggerakkan. Kita bukan solok untuk mencari ahli. Kelab ni kelab ilmu. Masuk ni untuk menuntut ilmu. Masuk ni untuk mengkaji ilmu, untuk menganalisa, untuk mendapat manfaat ilmu. Kalau tak masuk workshop, yung sana, yung sini. Pergi sana program kola, program walabi apa kebala ni. Program lagi tariano mengaji ni. Tak payah. Tutup buang kelab-kelab ni semua, karut. Buka kelab, kita jadi penggerak untuk menyebarkan ilmu di Adelaide. Lepas dia tekankan benda ni, jadikan Adelaide ini bagi sahabat-sahabat kita yang Melayu secara khususnya, Islam ni secara khususnya, pusat penyebaran ilmu. Mula daripada sini, contoh bagi sampai ke negara-negara Eropah sana yang ramai saja orang Melayu yang pakat duk iung sana, berjalan sana sini. Bukan kata tak mengaji juga. Bukan kata tak ada kelas pengajian ilmu, ada juga. Tapi kita nak lebih agresif penyebaran ilmunya, penyampaian ilmunya. Lebih agresif. Yang ni yang kita mau. Bukan tak kata nak ada kelab saja. Tak mau bawa nama salafiyah tapi tidak mendatangkan manfaat. Biarlah kita datang dengan nama yang pelbagai sahabat-sahabat sekalian, tetapi yang pentingnya manhaj kita sama. Wallahu a'lam. Lagi, apa itu Wahabi? Adakah Wahabi sesat? Adakah Wahabi ekstrim? Adakah Wahabi suka menyesatkan orang? Adakah Wahabi mengkafirkan orang? Adakah Wahabi membid'ahkan orang? Ini yang Alif tanya tadi tentang Wahabi tadi. Apa itu Wahabi? Wahabi ni disandarkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Sandaran dia itu pun salah dah. Nama dia Muhammad,
sepatutnya nak kata Muhammadi. Wahab tu pak dia. Pak dia pun nama Abdul Wahab. Okey, pak dia ni sepatutnya nak sandarkan pada pak dia pun kena Abdawi. Sebab pak dia nama Abdul Wahab. Jadi dia kata nama Wahabi. Tak apalah. Pasal pak dia duk kata-kata nama Wahabi ni, pasal dia takut. Takut pasal apa? Mereka takut dengan bayang mereka sendiri. Kerana Muhammad bin Abdul Wahab ni terkenal golongan yang sangat tegas dalam membasmi syirik, membasmi akidah-akidah yang rosak. Sebab itu buku-buku karangan dia, pilah cek, 80% hingga 90% buku karangan tulisan Muhammad bin Abdul Wahab adalah dalam isu akidah. 10% dia ada sirah sikit. Tu pun dia ringkasan kepada tulisan Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnul Qayyim, sirah Nabi. Dia tulis berkenaan dengan benda-benda lain sikit-sikit ya. 90% semua isu akidah. Kitab tauhid itu, buka kitab tauhid dia tengok. Bab syirik, bab tangkal, bab sihir, bab keramat para wali, bab kubur, bab perkara yang merosakkan tauhid, membawa manusia kepada syirik, dia bahaskan. Jadi orang-orang yang takut dakwah akidah ini ditegakkan di atas muka bumi sangat memusuhi Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang pasal apa? Pasal bila dakwah akidah ditegakkan, akidah ni dakwah bermanhaj. Bila orang yang menyeru kepada akidah, bererti dia menyeru manusia kepada manhaj, prinsip. Pasal akidah ni takkan boleh dipelajari melainkan dengan dalil. Mengikat manusia dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, akan menyebabkan kita mengikat manusia dengan dalil dan nas. Sebut saja beriman kepada Allah, dalilnya ini. Beriman kepada Nabi, dalilnya ini. Beriman kepada Alkitab, dalilnya ini. Beriman pada para malaikat, dalilnya ini. Nama-nama para malaikat, dalilnya ini. Ciri-ciri malaikat, dalilnya ini. Alkitab ada berapa, dalilnya ini. Para Nabi dan Rasul ada berapa, dalilnya ini. Kedudukan kelebihan para Rasul, sifat para Rasul, dalilnya ini. Semua dalil. Qada dan qadar, dalilnya ini. Hari kiamat, dalilnya ini. Kiamat kecil, kiamat besar, kiamat pertengahan, dalilnya ini. Dajjal, dalilnya ini. Al-Masih Isa bin Maryam, dalilnya ini. Mahdi, dalilnya ini. Semua diberikan dalil dalam akidah. Tak ada ilmu akidah melainkan dengan dalil. Jadi bila orang memberi fokus keutamaan kepada akidah, automatik dia mengikat manusia dengan dalil. Orang yang memisahkan pengajian akidah daripada pengajian-pengajian yang lain, ilmu yang lain, dia akan menjauhkan manusia daripada dalil. Akidah memberikan kepada kita manhaj, prinsip asas kita nak mengaji. Itu pentingnya akidah. Sebab tu Nabi bila suruh Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi habaq perkara pertama nombor 1, falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah kamu jadikan perkara pertama untuk kamu menyeru manusia kepadanya adalah persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Ikat kepada Allah. Bila ikat kepada Allah, ikat kepada dalil. Nampak? Jadi ini manhaj sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah sekalian. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dia kerja dia tu, hapus syirik pasal nak kepada tauhid. British tengok tak puas hati. Kemudian geng-geng yang ta'assub mazhab, tak penjuru Kaabah Baitullahil Haram, mayang belah ni mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, mayang berasingan dengan mazhab yang pelbagai dan berbeza. Muhammad bin Abdul Wahab mai dia tengok, karut dia kau buat satu mazhab cukup. Cuma dia orang Arab sesuai dengan ketegasan. Apa pergi tengok tak saya kalau pergi duduk kat airport Arab, tak meluat dengan sikap orang Arab. Kami duduk kemarin duduk beratok dekat airport di Australia, ada beberapa kaunter je, baris panjang tapi baris tu bergerak. Kalau Arab 10 kaunter ada, walaupun ada 10 orang, baris pendek pun tak bergerak. Pasal apa? Minum teh dulu. Semua kerja yang memang tak profesional. Walaupun hebat, tempat canggih, duit banyak dan sebagainya, sikap mereka, bayangkan Nabi boleh ubah mereka, sahabat-sahabat. Nabi boleh ubah mereka. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, tauhid, akidah Muhammad bin Abdul Wahab bila disampaikan ni, disampaikan kepada satu bangsa orang makhluk yang kerah, yang garang, maka pendekatan dia pun tegas. Dia letak mazhab Hambali bukan pasal ta'assub, pasal dia nak satukan manusia. Macam kita di Malaysia letak mazhab Syafi'i
Yang kita letak mazhab Syafi'i, orang lain buat cerita lain sikit, tangkap dah. Itu tak apa, itu tak kerah. Macam tu juga Muhammad bin Abdul Wahab, sesuai dengan zaman pada ketika itu. Bukan ada zaman apa lagi, wujud di sana tokoh-tokoh seperti Zaini Dahlan yang komen Muhammad bin Abdul Wahab, yang tak setuju Mufti Makkah pada ketika itu. Muhammad bin Abdul Wahab bekerja dengan Saud untuk membebaskan, untuk membentuk negara Saudi. Orang kata tak, mereka nak bebaskan daripada Khilafah Uthmaniyah, mereka ni melanggar pemerintah, melawan pemerintah. Dua dia jawapan dia. Satu, sekiranya benar dia lawan dengan khalifah pemerintah pun dan dia menang, maka dia adalah pemerintah yang sah. Soal dia berdosa tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah apa masalah? Dia adalah pemerintah yang sah. Benda ni Al-Imam Syatibi rahimahullah bahaskan dalam Al-Muwafaqat. Ciri-ciri orang yang naik memegang tampuk pemerintahan. Dia naik pergi lagu mana pun, dia rasuah ke, dia korupsi ke, apa ke, tapi dia naik jadi pemimpin yang sah, maka dia adalah pemimpin Muslim yang wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, hal yang baik, bukan mungkar. Itu satu kalau sekiranya ni. Tapi sebenarnya Saudi Hijaz pada ketika tu, Saudi pada ketika itu bukan berada di bawah jajahan takluk Khilafah Uthmaniyah. Benda ni ada dalam peta negara-negara yang dijajah oleh Uthmaniyah. Turki pada ketika tu buka peta tu nak cakap. Tak, telah dibuktikan oleh pengkaji-pengkaji. Dr. Hazman Hasan, Ibnul Hasan Al-Arawi ada tulis buku cantik berkenaan dengan kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, peranan Muhammad bin Abdul Wahab, apa hubung kaitnya, telah dibuktikan dalam analisa beliau. Bahkan bukan analisa beliau saja, dibuktikan dalam museum, telah menunjukkan peta negara-negara yang dijajah oleh Khilafah Uthmaniyah pada zaman itu. Saudi tak termasuk. Saudi negara berkabilah, negeri-negeri berkabilah. Najd ada kabilah dia jaga. Jadi dia pergi, dia nak satukan semua, rangkum semua. Sebab tu sebelum dia masuk, dia hantar surat dulu, mai bergabung dengan kami. Tak mau, pam, kita nak bentuk perpaduan. Itu cara dia dulu. Tapi dia hantar dengan tauhid, akidah, buku akidah disebarkan, tulis. Dia mazhab Hanbali. Dah apa masalah mazhab Hanbali kat mana? Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah cakap bab baca Yasin malam Jumaat pun. Pergi cari tengok satu. Buat mai kat mana perkataan Muhammad bin Abdul Wahab kata baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Buat mai. Buat mai. Siapa ada? Kalau orang dulu kata cikak jari. Tak ada. Dia tak pernah cakap bab tu pun. Dia hanya berminat dengan fiqh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Banyak dia membaca buku-buku Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Maka bandingkanlah pengujahan mereka. Tapi yang peliknya mereka lah ni, mereka nak tolak Wahabi ni, tak ada perbangkitkan apa? Dia perbangkitkan isu-isu emosi. Isu tadi, isu solat yang kita bicarakan tadi, gerak-gerak jari tengok main-main mayang sembahyang. Main-main apa ni? Ada hadis. Walaupun hampa nak kata hadis tu dhaif ke, itu perkataan hampa sekarang ni ada ulama yang kata hadis tu hasan berkenaan dengan menggerak-gerakkan jari. Bukan pencipta hadis, bukan pencipta pembohongan dan pendustaan. Isu qunut buat Wahabi ni jenis mudah, jenis qunut pun tak mau baca. Dia pun ambil daripada hadis Nabi dalam mazhab Hanbali, rujukan kitab Nailul Awtar al-Imam Syaukani, bacalah apa. Tulis apa pasal qunut, perbincangan ulama panjang pasal qunut. Qunut nazilah tak nazilah, sejarah qunut asalnya yang dilakukan oleh Nabi SAW, bacaan dalam qunut, apa bacaan asal dalam qunut, adakah bacaan asal dalam qunut Allah marini fiman hadait, sedangkan bacaan itu adalah dalam bacaan witir, bukan dalam bacaan qunut subuh. Nampak? Allamani Rasulullah SAW kalimat aquluhunna fi qunutul witir, kata Hasan, kata Al-Hasan, Nabi mengajarku beberapa perkataan untuk kusebut dalam qunut witir. Apa dia? Allahumma hdini fiman hadait, tapi kita baca dalam qunut subuh. Ini penjelasan ilmiah, tapi dia bangkitkan emosi. Geng tolak qunut Wahabi. Mengkuk. Lawak tak baik kita cakap dulu, saja terlawak. Sahabat-sahabat sekalian, saya bergurau ya. Sahabat-sahabat sekalian, begitu juga kalau tengok lagi isu-isu yang dibangkitkan. Ini puak-puak ni, puak-puak Wahabi ni, tengok semayang tadi kita katakan, kang-kang buka, siapa ajak lagu tu? Tak pernah siapa ajak. Wahabi semayang macam Yahudi, tok ni, tok tangan ni, Yahudi. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Itu ada hadis Nabi SAW. Dia tunjuk buat buku sampai buat buku gambar solat Yahudi. Tengok Yahudi tak tangan tak ada. Tu
Tu yang Yahudi rokok, hampa rokok tak apa. Tu yang Yahudi sujud, hampa sujud tak apa. La hawla wa la quwwata illa billah. Yahudi pakai lebay, hampa pakai lebay tak apa. Jangan tak cerdik sangat. Ni hal-hal ni depa nak bangkitkan emosi bagi orang menji. Betul depa bangkitkan. Tengok Wahabi di Madinah, Saudi lah ni, tak bagi perempuan bawa kereta. Ni Wahabi. Lah. Itu culture Saudi. Culture Saudi. Depa tak bagi perempuan bawa kereta. Depa memang tak bagi. Atas beberapa sebab. Depa tak bagi kerana kedudukan wanita. Depa tak bagi kerana perempuan ni dari sudut emosional. Seperti mana mereka buat penjelasan pasal hadis Nabi SAW tentang larangan wanita tu menziarahi kubur pasal emosi. Perempuan ni tak lagi dia emosi, terlanggak tak accident dia tak ada. Pegang accident lagu tu dah tak ada keluar. Dia emosi dia lain daripada lelaki. Itu majoriti wanita, majoriti. Orang kejar daripada belakang, tak lagi siapa nak jawab, tak kawal. Dia berbahas tentang hadis Nabi larangan wanita bermusafir tanpa mahram. Tak lagi kalau bagi perempuan bawa kereta, Arab takkan tak tahu dia lebih-lebih. Tengok Arab perempuan, walaupun suruh pakai hijab, suruh pakai baju hitam semua, dalam pakai tak kena abad. Naik kapal terbang lah, tu tarik dia punya abaya, lambung, tu dia rambut piarang. Lebih teruk daripada orang kita. Tu tara suruh tutup, cua kata suruh buka. Tapi dia bangkitkan emosi. Bodoh dia kata Saudi ni, Wahabi, tengok tu perempuan pun tak bawa kereta. Sampai disenaraikan 70 kesesatan Wahabi, antaranya tak bagi perempuan bawa kereta. Apalah. Itu prosedur kerajaan Arab Saudi. Dia punya fatwa dia. Tentang isu wanita ziarahi kubur, isu ilmiah, bahasan tentang hadis. La'anallah zawarat, la'anallah zairat. Allah laknati wanita yang selalu ziarah kubur. Allah laknati wanita yang menziarahi kubur. Ada kata hadis ni dhaif, ada kata hadis ni sahih, ada kata hadis ni hasan. Nak pakai yang mana satu? Nak pakai larangan wanita laknat Allah kepada wanita yang selalu ziarah ke, ataupun laknat Allah kepada wanita yang ziarah kubur mutlak. Jangan-jangan ke apa ke tak boleh terus. Ini dibahaskan ilmiah perbahasan ni. Ada kecenderungan kepada orang tak boleh. Ada kecenderungan kata boleh. Macam tu juga isu bacaan Quran sampai kita sampai kepada simati. Pok Wahabi ni dia kata kita baca Quran sia-sia aja kat pak kita, sia-sia aja kat mak kita. Ini perbahasan ilmiah juga. Perbahasan ini dibahaskan oleh Al-Imam Al-Mughni dalam Al-Mughni dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah. Dibahaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Dinamakan dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri kata Imam An-Nawawi berpendapat baca Quran tak sampai kepada simati. Adapun mazhab Syafi'i kata sampai. Imam Ahmad kata sampai. Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata sampai baca Quran. Imam Syafi'i dalam isu ni tegas, dia kata tak sampai. Ini perbahasan ilmiah, tapi dibangkitkan emosi. Tu dia pakcik-pakcik semua baca Quran selama ni tak sampai pada si mati. Pok Wahabi ni mana guna? Nampak? Pandai mereka ni bukan nak membawa kepada penjelasan ilmu, mereka nak membawa kepada emosi sebab berlaku ketidaksetujuan. Mereka tak boleh nak jawab, mereka nak kena tanam minda membenci dalam minda masyarakat kita. Jadi kita pun yang tak tahu ni, tengok tu teruk semua. Mayat hajat pun tak boleh sebut ni, karut mayat hajat berjamaah pun tak bagi. Sedangkan ni perbahasan ilmiah, hadis tentang solat hajat sahih ke tidak, kemudian pelaksanaan solat hajat dengan kaedah-kaedah, ada ajak baca ayat kursi, baca ni, betul kan Nabi SAW buat. Ini perbahasan ilmu, bukan emosi. Isu tahlil 7 hari, 40 hari apa semua ni, ini perbahasan ilmu. Isu Maulidul Rasul, ini perbahasan ilmu. Birthday Nabi SAW, ada sahabat sambut ke? Ada Nabi ni sambut ke? Ada Imam Syafi'i sambut ke birthday Nabi SAW? Maulidun Nabawi. Ini perbahasan ilmu. Jadi hal-hal yang seperti ini, golongan-golongan yang tak bertanggungjawab, dia memainkan peranan, dia cucu, dia menimbulkan pergaduhan, dia menimbulkan perbalahan, dia menimbulkan kebencian agar orang menutup pintu untuk menganalisa dan pintu untuk mendengar. Pasal dia dah benci. Puak-puak ni memang kaut tak boleh pakai. Bila kita nak cerita, bila kita nak cerita sikit, sesungguhnya Nabi ni tak buat. Ni Wahabi ni. Wahabi. Terus dia bagi cara, dia bagi cara-cara. Dia senaraikan ciri-ciri Wahabi. Ciri-ciri dia. Semayang tangan tak terdada. Jadi tak ada kita nak bercakap, baru kita pakcik kita mayang jemaah. Kita ingat lepas mayang tak lagi, kita nak sembang dengan dia. Tengok-tengok kita angkat takbir Allah. Hoi, pakcik tengok kita, dia ada Wahabi. Mufarakah mayang. Tinggal keluar masjid. Pasal apa? Pasal dia dah tanam.
Jadi ini masalah kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini, yang tidak membuka ruang untuk menganalisa, tidak membuka ruang untuk meneliti. Wahabi ni tak ada apa pun. Muhammad bin Abdul Wahab ni dia terkenal dengan dakwah tauhid, dakwah akidah. Sebab tu dia dibenci. Pendakwah akidah ni dibenci. Ibnu Taimiyah dibenci pendakwah akidah. Ini pejuang akidah. Imam Ahmad pejuang akidah. Bukan kata Imam Syafi'i tak berjuang, tapi lebih dikenali tokoh pejuang akidah, sehingga kan digelar sebagai Nasrul Sunnah, penyelamat as-sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal dipukul oleh Khalifah Ma'mun kerana mempertahankan akidah yang sahih, mempertahankan akidah di Sunnah wal Jamaah. Dan ramai lagi Imam Bukhari. Kebetulan Nasrul Sunnah tu tak Imam Syafi'i. Tak, Imam Ahmad boleh Nasrul Sunnah. Imam Ahmad Nasrul Sunnah, Imam Syafi'i Nasrul Sunnah, Imam Malik Nasrul Sunnah. Digelar mereka semua dengan pelbagai gelaran. Dan Imam Ahmad ibn Hanbal adalah antara yang digelar sebagai Nasrul Sunnah. Disebabkan apa? Sunnah itu merujuk kepada Islam. As-sunnatu hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Pasal apa? Sebab bila dia menyelamatkan akidah umat Islam ni, orang nak tunggu nak tulis ni. Apa kata Imam Ahmad tentang isu Quran itu makhluk ataupun tidak, Quran itu kalamullah ataupun tidak? Dia tunggu ni. Dia paksa Imam Ahmad kata, Imam Ahmad keluar tengok tu, dia orang nak tunggu penuh dengan tinta masing-masing. Bayangkan kalau dikeluarkan kenyataan. Dulu orang dulu cerdik, nak ubah persepsi masyarakat, tangkap ulama, paksa ulama. Ulama berubah, masyarakat boleh berubah dulu. Sebab kepercayaan, respect mereka berikan kepada ulama. Lain ni ulama orang tak respect. Ulama nak terbentas caci maki hamun orang, kapiak orang ni dia tu habis. Ulama dulu dihormati mereka. Sebab tu dia digelar Nasir, penyelamat Islam. Sebab dia tegas, dia kata tak apalah biar aku berkorban untuk mereka. Aku akan tetap berkata Al-Quran itu kalamullah. Orang kata kepada dia, awak engkau tak doakan bagi hancur buat makmun. Dia kata tak. Lau kanat li da'wah mustajabah la da'autu lis sultan. Kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan doakan untuk kebaikan pemimpin. Bila pemimpin baik, kesan dia pada rakyat. Nampak? Ini sikap seorang imam, sikap seorang ulama ahlu sunnati wal jamaah. Jadi saya kira tak perlu takut pasal Wahabi ni, sahabat-sahabat sekalian. Cuma pendekatan orang bila dia mula mengaji. Macam contoh hari ni kita baru belajar, oh rupa-rupanya semayang macam ni cara Nabi semayang. Saya kita keluar balik rumah kawan kita, sebilik kita tengok-tengok dia angkat tangan lagu tu. Weh, hang ni buat apa ni? Bidah. Yang tu yang taiko macam ni buat masalah. Jangan. Bukan tu cara dia. Sebenarnya Muhammad bin Wahab ni tak ada masalah pun. Yang kadang-kadang lebih-lebih ni orang yang baru belajar. Dia seronok belajar, dia excited belajar. Kita baru belajar sesuatu telah menjadi satu fitrah manusia. Kalau dia tahu sesuatu, dia tak sabar nak sampaikan. Sampaikan, memang boleh sampaikan. Tapi kena sampaikan dengan hikmah. Hikmah tu gantung pada 3 perkara saya sebut semalam. Ilmu kena ada, kita kena tahu pasal apa kita buat macam ni, suruh boleh buat macam ni. Kedua, kita kena tahu bahawasanya kita kena guna kebijaksanaan, tahu keadaan dia, bagaimana dia ni boleh tegur ke tak boleh tegur, depan orang ke belakang orang ke macam mana kita nak cakap kat dia. Kemudian keempat, kena bersabar dalam tegur dia. Bukan kita tegur hari ni terus besok nak berubah. Sekali lagi saya tengok orang sembahyang isyak lagi, apa tadi aku duk angkat doa ajak Nabi angkat macam ni, dia duk tak apa, tadi aku duk ajak Nabi letak tangan atas dada dia, duk tangan atas uzak lagi tu, apa ni duk kecewa, saya balik dulu tu. Kau nak kira kalau nak suruh berubah lala tu, perlu kepada masa dan sentiasa perlu kepada motivasi. Berubah, ikut Nabi. Tanam hal tersebut di dalam jiwa dan minda kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya kira benda-benda yang macam ni, Muhammad bin Abdul Wahab, isu dia katakan apa tadi? Mana tadi soalan tadi ni? Mana ni? Mana soalan tadi? Ni. Wahabi suka menyesatkan orang, tak ada. Wahabi ekstrim tak ada. Yang ekstrim ni depa nak kaitkan dengan teroris sebenarnya. Usaha-usaha untuk menghubungkan Wahabi dengan teroris. Depa kata Wahabi ni ada beberapa jenis. Ada Wahabi politik, masuk UMNO. Kemudian ada Wahabi dalam haraki, dalam gerakan. Ada Wahabi yang sederhana, macam ulama-ulama Saudi tu dia sederhana sikit Wahabi dia. Ada Wahabi yang ekstrim. Wahabi yang ekstrim ni seperti Osama bin Laden, seperti Imam Samudra dan golongan-golongan yang sewaktu dengannya, Abu Bakar Ba'asyir, Hambali, itu semua Wahabi yang ekstrim.
Jadi Wahabi ini pikuk mana pun dia akan jadi ekstrim juga. Sebenarnya yang cakap ni lah yang ekstrim. Sahabat-sahabat kita nak cerita bagi. Okey, kalau kita buat lagu tu, pasal apa dia kata ni? Kerana ada kesamaan.